bermula 6 Mac 2011 sehinggalah sekarang, insan yang dilahirkan di bumi yang sama kembali untuk menuturkan ilmu yang ada pada seluas dada lapangnya, pada akal fikirnya dan pada akal rasanya. Maka bertepuklah seluruh alam yang pernah melahirkannya dan menaburkan harapan buatnya untuk kembali bertugas sebagai sarjana melahirkan para ilmuwan bagi menongkah masa depan. Harun Daud di hari ini menjadi harta di Fakulti Teknologi Kreatif dan Warisan Universiti Malaysia Kelantan. Okey, terima kasih. Program kita pada pagi ini ialah program syarahan perdana pelantikan profesor. Ini adalah amalan semua universiti sebenarnya, bukan hanya UMK. Apabila seseorang staf akademik itu dilantik sebagai profesor, kita akan mengadakan syarahan perdana. Dan syarahan perdana pelantikan profesor ini adalah sesuatu yang wajib yang kita tetapkan, dan ia menjadi syarat untuk kenaikan pangkat bagi seseorang profesor untuk jawatan yang lebih tinggi daripada sekarang. Jadi ia juga adalah peluang untuk profesor yang kita lantik ini untuk menunjukkan kecemerlangan mereka, untuk mempamerkan kesarjanaan sesuai dengan pelantikan mereka sebagai profesor. Jadi peluang kita beri untuk profesor ini benar-benar menyampaikan dalam kata mudah syarah ini untuk membolehkan masyarakat memberi pengiktirafan, untuk juga masyarakat menghargai ataupun untuk masyarakat mendapat manfaat daripada profesor yang baru kita lantik ini. So ini kita selalu kata bila seorang profesor itu dah lantik, dia menjadi milik masyarakat. Jadi konsep milik masyarakat ini makna dia ialah masyarakat akan mendapat manfaat daripada kepakarannya, kebijaksanaannya, kesarjanaannya. Itu sebab ini adalah hari ini kita raikan salah seorang daripada profesor yang kita lantik di universiti ini, iaitu Profesor Harun Daud ini. Nah, bagi MPN pula, program syarahan profesor ini sebenarnya adalah di bawah anjuran Majlis Profesor Negara Chapter UMK ini. Kita ada Majlis Profesor Chapter UMK ini, di antara peranannya ialah untuk menganjurkan syarahan, 4 jenis syarahan sebenarnya. Satu ialah syarahan perdana pelantikan profesor, yang kedua ialah syarahan perdana profesor, iaitu mereka yang telah dilantik profesor, tetapi kita juga nak mendengar apakah perkembangan terkini daripada profesor-profesor ini, sebab mereka juga ada kepakaran tertentu. Jadi itu adalah syarahan perdana profesor. Kita ada juga syarahan perdana
industri. Maknanya dia pakar-pakar daripada industri untuk berkongsi pengalaman, berkongsi kemahiran mereka dengan masyarakat daripada industri. Dan yang keempat ialah syarahan diraja. Syarahan diraja ini merujuk kepada syarahan yang melibatkan mungkin kerabat diraja ataupun syarahan yang berkait dengan isu-isu tentang negara, very specific topic yang menyentuh tentang kedaulatan negara, kedaulatan beraja dan ataupun mungkin disampaikan oleh raja itu sendiri. Katalah raja nak turun padang, so kita akan adakan majlis seumpama itu. So majlis profesor ini dia ada untuk syarahan kita ada 4 jenis syarahan ini. Tetapi majlis profesor negara chapter UMK juga berfungsi untuk menganjurkan persidangan, untuk menganjurkan seminar yang berkait dengan pemindahan ilmu, perkongsian ilmu dan pemindahan teknologi dengan semua pemegang taruh, termasuklah masyarakat, pelajar, orang awam, industri dan mereka-mereka yang berada di kampung. Dan kalau mereka-mereka dengan masyarakat, kita panggil Profesor Turun Padang. Dan untuk makluman juga, kita akan adakan program, salah satu daripada program Profesor Turun Padang ini, insya-Allah pada 19 Oktober ini salah satu. Dan dalam masa yang sama juga kita akan adakan wacana-wacana percambahan ilmu dalam kalangan profesor untuk mengupas isu-isu semasa dalam negara. Dan itu antara peranan yang kita lakukan Majlis Profesor Negara chapter UMK. Dan ini kita kaitkan, kegiatan ini kita kaitkan dengan Majlis Profesor Negara di Induk yang ada di Kementerian Pendidikan kita ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kerana memberi ruang saya bercakap sekali lagi. Yang menyentuh tentang syarahan saya hari ini, saya memilih tajuk kuasa penyembuhan, healing power dalam perubatan tradisional. Ini berkait dengan kajian saya tentang warisan. Sebenarnya tentang warisan ini saya mengkaji keseluruhan warisan, khususnya warisan tidak ketara. Dalam banyak kajian itu saya tertarik dengan perubatan, termasuklah ini bertolak dari saya mengkaji mantra Melayu. Dalam mantra Melayu itu, kalau saya pecahkan kepada 4 kelompok, perubatan merupakan kelompok paling besar dan mantra yang paling banyak. Dari situ saya terus kaji sehingga saya meneliti juga tentang patah tulang. Ya, perubatan patah tulang ini saya teliti bukan sahaja di Malaysia, malah hampir semua bandar besar di Indonesia, Medan, Palembang, Lampung, Jakarta, Surabaya, Jogja, sampailah ke Kalimantan, Pontianak, ke Sambas, saya teliti. Dan saya ke Thailand, saya ke Cambodia, saya ke Vietnam untuk melihat bagaimana masyarakat setempat merawat patah tulang. Dan banyaklah penemuan-penemuan yang saya perolehi dalam kajian ini, khususnya dari segi cara pemulihan, alat yang digunakan, baca-bacaan yang digunakan. Pensyarah muda lah yang pastinya saya tidak tahulah kalau saya dulu bekerja kerana bekerja lah, ya, tak pernah mimpi pernah jadi profesor. Tak pernah mimpi ni ada profesor. Bekerja kerana bekerja. Selain pada sebagai seorang pensyarah, harus ingatlah syarahan itu hanya satu daripada tugas sahaja. Ya, perlu juga penyelidikan, dan penyelidikan tidak ada kesan sangat kalau tidak ada penerbitan. Jadi mau tidak mau seorang pensyarah jangan hanya beri kuliah, keluarlah ke lapangan, buat kajian, dan hasil kajian diterbitkanlah seberapa banyak yang boleh. Saya katakan tadi, saya tidak merancang. Jadi kebetulan apa yang saya buat itu bermanfaat. Ya, apabila meminta satu jawatan, beri, ada, cukup. Saya tidak rancang. Sampai ke profesor begitu juga. Ya, kalau masa nak minta, saya minta.
Apabila kita beritahu inilah saya punya ada, mereka okey. Itu saya ya berlaku kerana kebetulan. Tapi untuk hari ini dengan pengalaman yang ada, saya cadangkan semua membuat satu perancangan. Kalau yang pensyarah muda nak jadi pensyarah kanan, apakah yang diperlukan untuk menjadi pensyarah kanan? Kita harus buat jangkaan berapa tahun. Jangan ambil 5 tahun, 10 tahun baru nak pergi kanan. Ya, mungkin dalam 2 tahun jadi kanan, apa yang diperlukan ini kita penuhi. Yang dah kanan nak jadi madya, profesor madya. Okey, apa yang diperlukan? Syarat untuk jadi profesor madya. Kita perlu ada paling tidak asasnya. Kalau kita punya lebih dari itu, alamat lebih baiklah. Kan? Begitu juga dari yang nak profesor madya, jadi profesor. Harus penuhi. Ya, harus penuhi dan banyak berhubunglah. Banyak berhubung dengan institusi luar, dari seminar ke khidmat ke sebab hubungan ini meluaskan lagi pengetahuan kita dan sebagainya lah. Dan juga hubungan ini juga memberi satu pengiktirafan. Ya, cubalah bentangkan ke tahap kerja ke luar negara, dan kalau boleh ambillah sebarang fellowship yang ada pada mereka. Kalau boleh pergi ke yang profesor madya itu, biarlah kita diiktiraf, misalnya diberi penghormatan, ada ucap tama. Baik itu kadang-kadang dalam temu duga profesor itu dia tanya, "Berapa berapa ucap tama kamu beri?" Dan paling tidak ya, calon PhD. Untuk profesor lah syarat mutlak. Perlu ada melahirkan calon PhD. Jadi carilah, bimbinglah pelajar-pelajar untuk melahirkan calon yang lulusan PhD.